Hari sebelum bermulanya perang Uhud, Rasulullah SAW menemui Hamzah bin Abdul Muttalib. Baginda seolah-olah dapat merasakan bapa saudaranya itu akan gugur sebagai syahid. Baginda pun berbincang dengan Hamzah bin Abdul Muttalib dan menanyakan kembali keyakinannya mengenai Islam yang dibawa baginda. Hamzah menjawab dengan tegas dan mengucap syahadah dengan fasih. Kau adalah pemimpin para syuhada, singa Allah, singa Rasulnya dan bapa saudaraku. Kata-kata Rasulullah ini membuatkan dada Hamzah bergemuruh dan lebih bersemangat sambil menitiskan air mata. Rasulullah SAW terus mendoakan bapa saudaranya itu agar tetap di jalan tauhid. Menjelang perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muttalib berkata kepada Rasulullah, "Aku bersumpah atas nama Allah, tidak akan sedikit pun menyentuh makanan sebelum mengeluarkan semua musuh dari kota Madinah ini." Perang Uhud berlaku pada bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berjumlah 300 orang berbaris di kaki gunung Uhud di bahagian utara Madinah. Tentera Islam memulakan peperangan dengan penuh keberanian dan keimanan. Antara yang paling menonjol ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dengan dua bilah pedang di tangan beliau, menyerang musuhnya sambil berteriak, "Aku adalah singa Allah!" laungnya dengan penuh semangat. Bermula dengan kekalahan kaum kafir Quraisy di perang Badar pada tahun kedua Hijrah, Hindun, iaitu seorang isteri pembesar Quraisy, Abu Sufyan, masih berdendam lantaran ramai saudaranya yang terbunuh di medan Badar. Wanita itu pun berusaha membalas sakit hatinya dengan mengupah seorang pembunuh untuk membunuh Nabi Muhammad, Sayyidina Ali bin Abi Talib atau Hamzah bin Abdul Muttalib. "Jika engkau berjaya membunuh Muhammad, Ali maupun Hamzah sebagai membalas kematian bapaku, kau akan aku bebaskan sebagai hamba," kata Hindun menyatakan upahnya kepada Wahsy bin Harb. Wahsy pun menjawab, "Aku mungkin tidak mampu membunuh Muhammad ataupun Ali. Mereka berdua sangat lincah dan tangkas di medan perang. Namun Hamzah lebih mudah emosi dalam pertempuran sehingga dia tidak memahati keadaan di sekitarnya. Mungkin aku mampu membunuhnya." Lalu Wahsy pun mengikuti kumpulan tentera muslimin dan merancang pembunuhan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dalam perang itu, Wahsy sentiasa mencari peluang untuk mencapai niat buruknya itu. Hamzah telah berjaya membunuh 31 orang kafir Quraisy sebelum tergelincir dan baju besinya juga terjatuh. Di tengah-tengah pertempuran itu, Wahsy terus mengintai gerak-geri Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu melempar tombaknya dari belakang yang akhirnya mengenai bahagian pinggang Hamzah hingga tembus di bahagian antara dua pahanya. Hamzah bin Abdul Muttalib cuba bangkit dan berusaha berjalan ke arah Wahsy, tetapi tidak berdaya, lalu rebah sebagai syahid. Selepas tamat peperangan, Rasulullah SAW berkali-kali menanyakan keadaan Hamzah bin Abdul Muttalib yang tidak ditemuinya. Haris bin Syamah yang mengetahui kejadian buruk yang menimpa bapa saudara Nabi itu tidak sampai hati untuk mengkabarkan berita tersebut, disebabkan masih belum mengetahui kabar bapa saudaranya itu. Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk mencarinya. Namun Ali bin Abi Talib menemui jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib dalam keadaan menyayat hati. Beliau duduk sebentar di samping jenazah itu dengan perasaan yang sungguh sedih. Ali bin Abi Talib menjadi berat hati untuk menyampaikan berita duka itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur dalam pertempuran itu. Baginda terhenti dan terdiam seraya menyaksikan jenazah bapa saudaranya itu yang begitu memilukan. Lalu air mata membasahi pipi baginda. "Tidak ada musibah yang lebih besar dari kematianmu dan tidak ada kesedihanku yang lebih sulit dari ini," berkata Rasulullah di dalam kesedihan. Hamzah bin Abdul Muttalib diperlakukan oleh Wahsy dengan sangat kejam dan keji. Jasad bapa saudara Rasulullah itu dipotong hidung, telinga dan bibirnya. Wahsy juga mencungkil kedua matanya, bahkan dirobek dada Hamzah bin Abdul Muttalib serta diambil hatinya, lantas dibawakan kepada Hindun. Ketika Rasulullah melihat keadaan tubuh bapa saudaranya itu, baginda sangat marah dan sedih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Dan jika kamu memberikan balasan,
maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surah An-Nahl 1 ayat 126. Aku akan bersabar dan tidak akan membalas dendam. Baginda pun mengambil jubahnya dan menutupi wajah bapa saudara yang dikasihinya itu. Namun jubah itu terlalu pendek bagi Hamzah. Jika jubah itu menutupi kepala, maka kaki Hamzah bin Abdul Muttalib akan kelihatan. Jika ditarik untuk menutupi kakinya, kepalanya pula akan terlihat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik jubah tersebut, menutupi kepala Hamzah bin Abdul Muttalib dan menutupi kaki jenazah bapa saudaranya itu dengan daun rumput.